forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa ni? 4 Menteri Besar PAS dapatkan nasihat Mahathir Hadi. Pertemuan Menteri-Menteri Besar dari PAS dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir kemarin terus menarik perhatian orang ramai. Berdasarkan gambar dimuat naik beberapa akaun media sosial dan pertemuan itu berlangsung di kediaman Mahathir dan sedari semua 4 Menteri Besar PAS termasuk Hadi. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti komen macam biasa. Saudara. Cuma saudara, lanjutan daripada itu, hari ini saudara, Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, PKR, saudara Razif Rakimin. Beliau bertanya apakah alasan uzur untuk mengelakkan keterangan dirakam oleh pihak polis. Apakah benar Haji Hadi uzur? Sedangkan muncul laporan Presiden PAS itu bertemu bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan 4 menteri besar daripada Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Kerana sebelum ini pihak polis memaklumkan proses untuk mengambil keterangan terhadap Tan Sri Haji Hadi ditangguhkan kerana dimaklumkan oleh wakil presiden itu beliau uzur dan minta supaya proses berkenaan ditangguhkan. Jadi selaku Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan, Razif Rakimin bertanya, apakah alasan uzur itu bagi mengelakkan keterangan Hadi dirakam polis dalam siasatan ke atasnya, ke atas ucapannya semasa kempen pilihan kecil di Simpang Jeram, Johor. Tindakan Hadi katanya jelas dilihat seolah-olah cuba memperbodohkan pihak berkuasa. Itu kenyataan daripada Razif Rakimin. Kerana kita dapat lihat secara gambar, waktunya pun lebih kurang sama je saya. Dia mengatakan uzur, tak dapat hadir. Tapi waktu yang sama, tersiar gambar beliau pergi bertemu dengan Dr. Mahathir bersama dengan 4 menteri besar dan beberapa pimpinan yang lain. Jadi keadaan begini saya rasa adalah satu tindakan yang tak baik. Apa yang perlu dilakukan, pihak polis hendak mengambil siasatan, pergilah dulu, selesaikan masalah, bukan apa nak dirakamkan percakapan. Tapi itu diketepikan, berjumpa Dr. Mahathir itu lebih penting baginya, saudara. Itu keadaannya. Kerana semua dapat lihat gambar. Tular dalam media sosial, saudara. Aduhai, itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Jangan lupa, 19 September. Orang bercakap 7 September, ada yang kata 5 September, ada yang mengatakan 4 September. 4 September besok, saudara. Jangan lupa, saudara. 19 September, rakyat menanti. Kerana itulah tarikhnya bermulanya pembicaraan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Merangkap pengurusi gabungan Parti Perikatan Nasional termasuk PAS dan Gerakan. Mungkinlah ada orang menilai kepada saya, mungkin kerana itulah pihak Perikatan Nasional berusaha keras untuk menjatuhkan pimpinan negara. Sedangkan kita tahu bahawa kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jangan lupa saudara, antara kes-kes yang melibatkan pimpinan Perikatan Nasional itu pertama sekali tentang 4 pertuduhan rasuah. Jumlahnya adalah 232.5 juta. Walaupun 4 pertuduhan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi, namun rayuan telah difailkan oleh pihak pendakwaan. Kedua, 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 195 juta. Begitu juga bagaimana menantunya kini sedang diburu oleh pihak Interpol berkaitan kontrak kerajaan berjumlah 1.2 bilion ringgit. Itu soalan pertama saya. Bagaimana pula dengan sisa agungnya? Yang dikaitkan dengan rasuah 15 juta ketika menjadi Menteri KDN. Ahli Perniagaan Sim Chu Tiam telah pun didakwa meminta 15 juta daripada seorang ahli perniagaan Hep Kim Hong, iaitu pada Jun 2021 sebagai dorongan untuk membantu syarikat tersebut, iaitu Asia Coding Sdn Bhd mendapatkan projek daripada kementerian yang dipimpin oleh Susah Agung Perikatan Nasional. Begitu juga saudara, akan bermula pendakwaan bagaimana anaknya yang didakwa dengan 9 pertuduhan atas kesalahan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barangan kawalan minyak masak bersubsidi melebihi had yang dibenarkan. Kedua saya, bagaimana pula dengan kes rasuah berjumlah 7.5 juta dalam skandal pengambilan
konsesi Menara Kuala Lumpur. Kerana mengikut pertuduhan Hydroscope Sdn Bhd dikatakan melakukan kesalahan bersekutu dengan seorang mantan menteri, saudara. Dan melalui seorang itu Abdul Hamid Sheikh kerana menawarkan wang sebanyak 500,000 setahun selama tempoh 15 tahun kepada Datuk Tan Sri Lee dengan niat untuk memperolehi perniagaan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur, saudara. Ada lagi, bekas Ketua Penerangan Perikatan Nasional Wan Saiful turut didakwa meminta suapan sejumlah 69 juta daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd untuk mendapatkan projek Central Spine Road bernilai 232 juta. Beliau didakwa menerima suapan sejumlah 69 juta menerusi akaun CIMB milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic milik syarikat Nepturis Sdn Bhd atas benda yang sama. Jadi sebab itu sekarang ni mereka berhempas pulas bermati-matian. Kalau boleh segera mengusir pimpinan negara untuk diganti dengan orang lain. Mungkin gamaknya, mungkin saya itu untuk membolehkan apa yang dihadapi oleh mereka itu dalam keadaan yang tak menentu, saudara. Ini awalan kepada bicara kita berhubung tentang pilihan raya kecil di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Pihak polis bagaimanapun telah pun menyatakan Polres Johor meluluskan sebanyak 46 permit ceramah dan kempen bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan DUN pada 2 September, itu semalam, saudara. Getinya sekarang ni semakin bersemarak, saudara. Kerana menurut jurucakap media polis Johor, Superintendent Ibrahim Maksum, kesemua permit berkenaan melibatkan 10 permit ceramah dan 21 permit kempen di Parlimen Pulai, manakala 14 permit ceramah dan 1 permit kempen di DUN Simpang Jeram. Jadi kesemua permit berkenaan merupakan 226 permit yang telah diluluskan daripada 235 permohonan yang diterima oleh pihak polis bagi tempoh 26 Ogos hingga 2 September. Artinya sekarang, saudara, telah panas. Sudah masuk G4, G5 sekarang ni. Kempen berterusan di Pulai, di Kempas, begitu juga di Simpang Jeram, saudara. Cuma, saudara, satu persoalannya. Saya mendengar juga. Saya mendengar, bukan tak mendengar, dapatan laporan. Saya mendengar video ucapan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin yang mempersoalkan, tiba-tiba dia kata tidak ada satu bantuan pun daripada kerajaan terhadap rakyat. Saya menong, kata takkan tak ada satu pun. Bagaimana dengan SST, bagaimana kos sara hidup rakyat, bagaimana pemberian kerajaan, takkan tak ada satu pun. Cara Tan Sri Muhyiddin mengatakan tak ada satu pun Anwar Ibrahim buat untuk rakyat. Ini apa benda ni? Kenapa dinafikan? Bolehlah katakan kita mengharapkan ada dasar-dasar baru untuk ekonomi negara. Okeylah. Tapi kalau menuduh dengan mengatakan tak ada satu apa pun Anwar Ibrahim buat untuk rakyat, ini satu pembohongan. Saban hari kita dengar pernyataan, tadi pun kita dengar bagaimana timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Keterjaminan Makanan, saudara. Datuk Mat Sabu sudah berusaha bagaimana bantuan diberi pada petani, diberi pada nelayan, diberi kepada pekebun. Ada, bukan tak ada, tapi kenapa dinafikan? Saya bila dengar begitu, saya geleng kepala. Tak baik benda begitu. Kalau ia pun nak berkempen, saudara. Dia kata, memang kita faham. Saya saban malam bercerita. Kita faham bahawa ekonomi masih malap. Ini kenapa? Kerana kemalapan ekonomi saya dah bercakap berkali-kali, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi kesukaran, kemalapan, kemunduran ekonomi sejak daripada pilihan raya yang ke-14. Sewaktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 bulan. Diikuti tak pula lagi sekali Tan Sri Muhyiddin selama 17 bulan. Kesan daripada langkah Sheraton. Kemalapan, kemunduran ekonomi merudum. Dan saudara, disantuni pula lepas itu Datuk Seri Ismail Sabri dengan saudara, yang kita dapat lihat tentang bagaimana pelbagai perjanjian sulit antara Dr. Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Ismail Sabri. Apakah beliau tidak mahu
mengakui bahawa itu jugalah sumbangan terhadap kehidupan rakyat yang susah. Dan saya rasa tadi saya memang terperanjat. Ini benar-benar memeranjatkan saya. Kerana selama ini, beliau mengatakan tak ada digunakan duit rakyat untuk yang tuduh kata 600 bilion, 400 bilion, 300 bilion, 200 bilion. Tak ada katanya. Selama ini dia lupa apa dia cakap. Dan saya tidak pernah lupa apa yang dilontarkan oleh. Tapi hari ini saya terperanjat apabila beliau menyatakan secara terbuka, zaman beliau katanya wang dari kantong negara sejumlah 530 bilion kononnya dipunggah untuk bantu rakyat. Bagi pada siapa? Siapa yang dapat? Dia mengaku sekarang 530 bilion wang negara digunakan untuk membantu rakyat. Alamak, saya kata, dapat ke? Bagaimana Makcik Kiah? Macam mana apa ni Kak Minah? Macam mana Pak Syarif? Saudara jangan lupa saudara. Matlamatnya lain tak ada lah nak membelasah UMNO. Itu saja saudara, membelasah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila dia buat perakuan begitu, saya kata, alamak, akhirnya dia mengaku. Kerana saya masih ingat lagi dalam ucapannya bahawa kerajaan pimpinannya waktu itu memperuntukkan sekitar 600 bilion untuk rangsangan ekonomi. Tapi selepas kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menafikan. Apabila timbul isu macam-macam lah, termasuklah jana wibawa, pembelian vaksin dan sebagainya, dia menafikan. Dia mengatakan tak ada. Tak ada. Apa yang ada kita campuran dalaman apa semua, kita dalaman. Tapi hari ini saya, aduhai, malahan. Saya terkejut juga. Dia membelasah UMNO. Kononnya, kananya ada apa ini, Datuk Seri Zahid Hamidi memimpin UMNO untuk bekerjasama dengan kerajaan Pakatan Harapan, mana dalamnya ada DAP. Oh, dia kutuknya habis-habisan. Sedangkan dia lupa ke bagaimana dia bersekongkol dengan DAP menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib. Apakah beliau lupa dia Dr. Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP? Apakah dia lupa waktu dia jadi menteri dalam negeri waktu itu, Timbalan Perdana Menteri Kak Wan dan DAP dalam bersama dengan dia? Kenapa hari ini pula DAP ni salah segala-galanya saudara? Jadi keadaan inilah saya rasa saudara, jangan dinafikan. Janganlah buat. Jadi sekarang ni kita haraplah, janganlah bila bersama dengan DAP kamu tutup mulut. Macam juga PAS lah. Dan hari ini bila tak bersama dengan DAP ni jadi kambing hitam. Lainlah semua orang duk balun UMNO. Saudara, jangan lupa saudara, hari ini Perikatan Nasional bekerjasama dengan Parti Perikatan. Parti Gerakan. Parti Gerakan saudara, saya tak nak membalun, tapi sejarah membuktikan. Pilihan Raya 1969, tumbangnya kerajaan perikatan di Pulau Pinang. Dan waktu itu yang mentadbir Pulau Pinang adalah Lim Chong Yu. Sila semak balik kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Chong Yu. Sebelum dia jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, semasa dia jadi Ketua Menteri Pulau Pinang, banyak kenyataan-kenyataan yang resis. Tapi bagaimanapun, dia dapat dijinakkan oleh Tun Razak. Ini gambarannya. Jadi kalau sekarang ini kita... Okey, tonton komen saya lah. Rupa-rupanya apa ni pandangan saya lah. Allah panjangkan umur Tung ni untuk melihat mereka yang kutuk beliau dulu lah, Haji Hadi, MB PAS ni, mereka dulu yang kutuk dia untuk datang jumpa beliau, dan sekarang mereka mendengar nasihat Tung M ni. Dulu apa dia orang yang tak kata kat Tung M ni? Itulah tuan-tuan. Dulu semualah Tung M salah, sekarang Tung M lah dia jadi penasihat dia orang ni. Kita harap rakyat semua buka lah mata. Okey tuan-tuan, kepada penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, penyokong PH, penyokong BN, pastikan menyokong undi calon kerajaan perpaduan untuk PRK Pulai dan Simpan Jeram. Okey tuan-tuan, assalamualaikum, jumpa lagi.